بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi diizinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita mengabadikan masa yang Allah beri peluang kepada kita antara maghrib dan isya ini bagi kita ingat memperingati antara satu sama lain. Saya nak mengingatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan dan perempuan tentang kewajipan kita dalam dunia ini. Dari mana kita datang? Apa asal kejadian kita? Nak masuk dari dalam dunia ini, apa kita nak buat? Apa tanggungjawab kita? Apa tugas kita? Lepas ini ke mana kita nak pergi? Kena tahu kita asal daripada ayo yang hina. Itu asal kita tu. Mimma immahin. Ayo tu jatuh bumi. Semut untuk si orang makan. Punya hina. Kemudian datang ke dunia ini ada tugas, ada tujuan. Mengapa Allah jadikan kita? Allah jadikan kita ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Apa kata Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Di apa saja kita buat dalam dunia ini mesti dalam bentuk ibadah. Ibadah itu bukan makan minum aja, bukan mayang aja, bukan baca Quran aja, bukan selawat aja. Ibadah ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup ini kita nak jadikan ibadah kepada Allah Taala. Tidur jadi ibadah, mandi jadi ibadah, bercakap jadi ibadah, berjalan jadi ibadah, pendidikan jadi ibadah. Apa saja kena ikut
cara yang ditetapkan oleh Allah Taala. Allah dah letakkan kepada kita 5 hukum. Kena ikut hukum itu. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup ini tak akan ada 5 hukum. Nanti kalau kita nak menjalankan 5 hukum ini. Lepas itu kita mana? Tak lama lagi kita akan dipanggil balik oleh Allah SWT. Kita akan mati. Dulu yang cakap ni. Dah dekat nak mati ni. Jadi kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang kecuali. Semua akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Tak kira dia tua ke, dia muda ke, dia pangkat besar ke, dia tak ada pangkat ke. Dia kaya ke, dia miskin ke, dia raja ke, dia orang biasa ke, dia pemimpin ke, dia pengikut ke. Dia pasti akan mati juga. Allah kata Al-Quran apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Mesti mati banyak. Tak boleh lari. Tak kira siapa kamu. Nak mati pun mati, tak nak mati pun tak apa. Mati juga. Teringin nak mati, mati. Tak nak mati pun mati juga. Bersedia untuk mati, mati. Lalai belum mengerti mati, tak apa. Mati juga. Semua orang akan mati. Tak ada siapa yang kecuali. Cuma panjang dan pendek aja umurnya tu. Dia mati tak mati. Yang tak mati hanya Allah saja. Allah tak ada mati-mati. Kenapa? Kerana Allah bukan hidup dengan nyawa. Baik, untuk malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung pembacaan kita. Malam ini kita masuk sejuk baru. Bermula bab yang pertama. Baru masuk pelajaran yang sebenarnya. Sebelum ini mukadimah baru. Pendahuluan je baru. Malam ini baru kita belajar ilmu apa? Bab yang pertama. Pelajaran yang pertama. Pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Ilmu, benda yang diketahui oleh ulama. Ulama, orangnya. Kalau kami aku panggil ulama, kalau seorang tak panggil ulama, seorang panggil adil. Kalau kami aku panggil kita orang dari lain, seorang panggil ulama. Nah, Ustaz Rosidi itu ulama, Ustaz Malik itu ulama, tak betul tu. Ustaz Malik itu adil saja. Ulama mesti 3 dan lebih, baru dia panggil ulama. Nak jadi ulama ada kelebihannya. Kita baca insyaAllah. Firman Allah Ta'ala. Tengok. Siapa di kitab? Buka untuk surat sebelah. Ada kitab. Yang jauh ini tidak tahu. Saya bagi bukan 10 kitab jauh dulu. Kita bab yang pertama ya, kelebihan yang pertama. Firman Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah sebenarnya. Ya. Sekali lagi baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat mereka-mereka yang beriman di kalangan kamu. Walladhina utul ilma darajat, dan mereka-mereka yang Allah beri ilmu. Dinaiknya pangkat kita ni. Kalau ada ilmu, naik pangkat. Tak ada ilmu, tak ada pangkat. Dalam dunia ni pun tak ada ilmu. Kalau UPSA pun dapat 5E, betul minta jadi DO, dapat kan? UPSA pun 1/2 kali 3 tak tahu. Betul minta jadi engineer, dapat kan? Mesti ada ilmu, tak ada ilmu mana dapat. Nak jadi cikgu kena ilmu. Kena jadi kena pandai ilmu pentadbiran. Nak menjaga kena ada ilmu perniagaan. Nak kahwin kena ada ilmu kekeluargaan. Semua ada dengan ilmu ya. Jadi orang yang ada ilmu tu tinggi pangkat beberapa darjat. Berapa darjatnya? Tengok. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Digelar dengan nama Ibnu Abbas. Abdullah selalu dia panggil Ibnu. Anak siapa? Itu Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan kedua-duanya itu diridhai oleh Allah. Bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukminin. Kalau beriman aja tak ada ilmu, tak ada darjat. Bezanya orang yang beriman tak ada ilmu itu dengan orang yang beriman yang tidak ada ilmu ada berapa darjat? Macam mana lebih? Tengok. Dengan orang mukmin yang 700 darjat, pangkatnya 700 darjat, tinggi pangkat 700 sampai ke darjat yang kedua.
Kalau dah askar ada berapa darjat? Mula-mula private, betul dan corporal, betul sarjan meja, betul kapten, betul meja dan sebagainya. Apa? Habis-habis belah-belah. Ini berapa ribu kita ni? 700. Antara satu darjat dengan satu darjat tu jaraknya antara langit dan bumi. Kalau 700 darjat, bayangkan tuan-tuan dan puan. 700 kali ganda darjatnya tu. 700 kali ganda antara langit dan bumi. Itu jauh bezanya antara orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu ni. Ini kata Ibn Abbas ya. 700 darjat. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun baru sampai darjat yang pertama ke darjat yang kedua. Darjat yang kedua sampai darjat yang ketiga 500 tahun lagi. Darjat yang ketiga sampai darjat yang keempat 500 tahun lagi. Sampai 700 lagi kan. Berapa kali tahun tu baru sampai. Itulah beza antara orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu ya. Ya. 500 tahun perjalanan. Seperti barang yang antara langit dan bumi. Jadi kita nak pergi ke langit kan jauh mana. Tak tahu berapa jarak antara kita dengan langit. Dan daripada Ibn Abbas juga. Jadi Ibn Abbas ini Ibn Abbas juga anak daripada Abbas, sepupu Nabi. Abbas itu saudara Nabi. Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Taala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Orang yang ada ilmu tu Allah megah dengan dia. Allah suka dengan dia. Atau bagi kesimewaan untuk dia. Kalau dia ada ilmu berbanding orang tak ada ilmu. Seperti mana orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu di antara golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak ada angkat tangan? Siapa tak ada mati syahid angkat tangan? Tak angkat tangan? Anda? Okey. Siapa nak hati hidap ni? Dah tak pula. Jadi tak pula. Nak mati hidap ni dah tak pula. Memang kita kalau boleh jangan mati. Saya pun dah tua ni tak nak mati nanti. Kalau boleh hidup lagi lama-lama hidup. Gitulah Allah dah kata dalam Quran apa tu? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kalau boleh nak lari dan mati. Itu sebab pening sikit dari Panadol. Dia mati tu. Tapi kalau tahan dia mati juga. Jadi pokok sikit, tarik pici jangan. Jangan mati tu. Tapi tahan mati juga. Orang jalan, tengok bertakak lalu lalang. Dah tak ada bertakak baru dia menyuap. Tapi orang yang mati juga. Kerana tak nampak dia ada bertakak lalu situ. Tahan dia mati tu. Tapi lagi dia mati ya. Begitulah. Dia syahid lah. Allah megah dengan orang yang mati syahid. Masuk syurga tanpa hisab. Orang mati syahid di antara mereka yang dah masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Semua ada waktu lah. Yang pertama Rasul-Rasul. Ada? Tak ada. Yang kedua Nabi-Nabi ada? Tak ada juga. Tak ada. Yang ketiga sahabat-sahabat ada? Sahabat besar Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas ada? Tak ada juga. Nama siapa tadi? Dia bukan sahabat. Dia nak betul-betul sahabat. Dah 3 tak ada. Yang keempat wali ada? Wali ada? Kadang-kadang saya tengok mana wali-wali ni. Wali ni tak kenal pun, yang tahu Allah aja. Wali yang sebenar pun dia tak pernah mengaku dia jadi wali. Tapi wali kalau betul-betul diiktiraf oleh Allah, dia masuk syurga tanpa hisab. Yang keempat. Yang kelima syahid, orang yang syahid. Tuan-tuan dan ramai-ramai ni kalau mati hidup ni dalam majlis ilmu tu masuk syurga tanpa hisab tu. Dia syahid akhirat tu. Kerana Nabi janji tu. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya.
Kalau dia mati, dia mati dalam perjalanan jalan Allah lah, syahid lah. Cuma syahid itu syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid ada 3. Satu syahid akhirat, satu syahid dunia, satu syahid dunia akhirat. Yang paling tinggi darjatnya adalah syahid dunia akhirat. Nombor 2 syahid akhirat. Yang tak ada faedahnya syahid dunia ni. Baik, jadi dia. Jadi di antaranya syahid ya. Yang kelima, yang keenam orang yang sangat sabar masuk surga tanpa hisab. 7 golongan ya. Yang keenam orang yang sangat sabar. Itu Allah janji tu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyak. Dan yang 7 ni tak ada seorang tak ada pada ini. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya masuk surga tanpa hisab. Di luar negara ada, di Palestin ada, di Syria ada, di Lebanon ada, di Indonesia ada tak ada lah. Itu 7 golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Kita yang masuk yang mana ada harapan kita ni? Syahid tadi lah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila ada majlis ilmu, jangan tuang. Datang. Kalau dia mati berada dalam majlis ilmu itu mati syahid lah. Tapi syahid akhirat, masuk surga tanpa hisab. Kecuali ada urusan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak, jangan saja-saja nak tuang majlis ilmu. Tak kira siapa ngajarnya. Asalkan ilmu yang diajar itu ilmu yang memberi manfaat. Kalau dia mati dalam keadaan mati dalam ilmu itu, syahid lah. Tak boleh masuk surga tanpa hisab. Okey. Jadi bermegah-megah dia. Allah bermegah-megah dengan orang yang mati syahid. Macam orang mati syahid. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, siapa tak nak ngaji, benci kan ilmu, nyampah ni orang ngaji. Otak mengacau orang ni katanya, kita dia marah. Tiada kebajikan padanya, tak ada kebaikan bagi dia, dibenci macam ilmu. Sebab Nabi bersabda dia, kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajar, atau muta'alliman, atau orang yang belajar. Orang belajar ada kitab, ada rekod, ada pen, ada nota, ada orang belajar. Tak ada itu tak apa. Yang ketiga, au mustami'an, dia orang yang mendengar. Kebanyakannya dia yang ramai orang mendengar je lah. Bukan orang belajar, bukan orang lain, orang belajar seorang je. Belajar yang mana ada kitab tu, dia belajar lah. Jadi yang ketiga pun dapat juga pahala. Dengar aja pun dapat pahala. Duduk dengar je, walaupun dia dengan dengar Allah, dapat pahala ni. Fizikalnya ada dalam majlis itu dapat pahala juga. Tapi korang dapat pahalanya. Wala takur rabi'an, jangan kamu jadi golongan yang keempat. Keempat ngajar pun tak ada, belajar pun tak sira, dengar pun tak terima, benci pun dengan majlis ilmu. Itu maka orang yang keempat itu binasa lah kata Nabi. Fatahulah, binasa lah kalau kamu jadi golongan yang keempat. Jadi kita kena kasih dengan ilmu, suka dengan majlis ilmu, belajar dengan majlis ilmu. Itu kata Imam Syafi'i tadi ya. Barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya, tak ada dapat kebaikan apa-apa, maka jangan ada di antara kamu dan antaranya perkenalan dan bertaulan dengan dia. Kalau orang tak nak ngaji, jangan kawan dengan dia, jangan bersahabat dengan dia, jangan bersama-sama dengan dia. Maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati. Kalau dia banyak ilmu, hatinya hidup. Apa arti hidup hati? Hatinya mahu kepada kebenaran, benci kepada kebatilan, benci kepada maksiat. Itu hati yang hidup. Kalau hati mati, lantak orang azan di tak begini aja. Pergi kedai apa tu? Ustaz betul pergi kedai orang azan, pergi kedai. Apa dia? Beli rokok. Dia pergi kedai beli rokok. Rokok tak berhukumnya tuan dan puan. Isap rokok apa hukumnya? Tak kuat, tak dengar. Haram. Dengar elok. Sampai nak bangkang, boleh bangkang. Rokok tu hukumnya haram. Jangan, kerana itu ada orang dah mati hati tu.
hati dah mati. Orang tengah azan dia kedai dia rokok. Dia nak hidup hati tu. Hidup hati tu bila sebut nama Allah bergementar jiwanya. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Datang dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang untuk menyahut surah itu. Itu orang beriman tu. Tanda orang beriman. Itu tanda hatinya hidup. Kalau tidak hatinya mati. Jadi orang tak nak baca ilmu tu mati sekali hatinya. Maka jangan antara kamu antaranya berkenalan, tapi bukan kenal tak payah. Dan bertaulan, berkawan tak boleh. Maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita segala bagi hati. Hati ini terang. Terang hati itu bukan cepat dapat. Terang hati itu senang menerima kebenaran. Itu orang terang hati. Kalau tak nak menerima kebenaran, nantok aku tak boleh. Nantok Ustaz mana cakap aku tak boleh. Aku tak nak, itu dah gelap hati. Nantok lah datang Ustaz tu selamat dari Indonesia. Aku tak boleh. Aku kiranya lah biar juga. Aku macam biasa saja. Aku orang dah gelap hati. Tak mahu menerima kebenaran. Walaupun datang ulama-ulama besar, dia tak mahu menerima. Itu orang dah gelap hati. Kita tak nak hati gelap. Kita nak hati terang. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu fardu. Apa arti fardu? Wajib. Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Dengar dulu. Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala. Tak pahala dah. Ditinggalkan berdosa. Nak dosa tak? Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Semayang 5 waktu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Berzakat itu wajib. Naik haji itu wajib. Berlaku adil itu wajib. Taat kepada ibu bapa wajib. Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Jadi menuntut ilmu di antaranya wajib. Ya? Fardu betul-betulnya wajib. Atas setiap muslim lelaki dan muslimah wanita. Ini muslimah yang perempuan. Itu kata Nabi tu. Ini yang cakap Nabi. Tuan-tuan, Nabi tu kan. Manusia yang paling sempurna, manusia yang diberi wahyu, manusia yang diberi hukum untuk disampaikan kepada kita. Itu Nabi. Nabi kita Muhammad SAW. Dia yang ngabot. Bukan cakap orang berjalan kan? Yang cakap yang ngabot ni Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni menantu Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu dia jadi menantu dia. Apa kata Nabi? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Artinya barang siapa ada dia, dia ada di mana? Ada dia di dalam menuntut ilmu. Dia ada dalam majlis ilmu. Macam tuan-tuan nampak nama ni ada dalam majlis ilmu. Ya. Siapa yang ada dalam majlis ilmu adalah surga itu di dalam tuntutnya. Sepertinya dia ada dalam majlis ilmu itu dia nak surga. Dia menuntut surga. Sampai tak nak surga angkat tangan. One more time. Siapa tak nak surga angkat tangan. Semua orang nak surga. Orang tak semayang pun nak surga. Pencuri pun nak surga. Penyamun pun nak surga. Penipu pun nak surga. Kerana surga itu tempat yang indah, tempat yang baik, tempat yang bagus. 8 surga Allah sediakan. Tapi tak nak. Yang pertama namanya surga Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Nama Adnan itu nama surga tu. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Ma'wa, sebut betul tak? Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa tu apa? Girlfriend. Ini Ma'wa, macam orang Kedah. Macam orang Perwinang, macam orang Kanserai, macam orang Teping, Ma'wa. Tiap minggu dibaca di imam. Ya? Ada tengah baca tiap minggu. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu
Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itulah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Diberi kepada mereka kerana amalan-amalan mereka itu. Dapat syurga namanya Jannatul Ma'wa. Nombor 3. Nombor 4 namanya Darussalam. Tadi itu imam pimpin kita nak Darussalam. Ada? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata Darussalam. Itu Darussalam. Yang kelima, Jannatul Na'im, penuh dengan nikmat dia. Nikmat Allah ini tuan-tuan dan puan-puan, semuanya ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Dengar lalu. 99% nikmat Allah sediakan di syurga. Mana-mana syurga ada 99%. Yang Allah bagi untuk kita di dunia ini berapa peratus? 1% saja. Yang kita punya benar berkebun-kebun tu. Bertumbuh tahan, bertikam tahan, berbunuh-bunuh tahan, berperang tahan, bergaduh-gaduh tahan. Hanya nak merebut hanya 1% saja itu. Nikmat Allah ya. Itu pun tak terbilang di kita. 1% yang Allah bagi ke dunia ni tak terbilang di kita. Allah dah kapal Quran apa? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, nak kira berapa banyak nikmat Allah di dunia ini, saya jadi terkira oleh kamu. Nikmat dalam diri ada, nikmat di luar kita ni ada, nikmat di luar masjid ada, semua nikmat pakai. Tak terkira di kita. Itu baru 1%. Betapa 99%. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang terhormat, orang yang waras, orang yang boleh fikir dengan betul, dia tak 1% ke tak 99%. Saya jawab dah, semua tahu jawabnya. Dia tak 99%. Jadi 99% dalam syurga. Yang ada dalam syurga. Jadi kena layak dalam masuk syurga. Nak layak masuk syurga, syaratnya ada apa? How many conditions are there for you to go into paradise? Tahu jadi saya apa? How many? 2 conditions only. Nak masuk syurga ada 2 syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Sekali, yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Kalau dia beriman, percaya betul-betul. Berapa peratus? 100%. Percaya betul. Rukun iman yang 6 tu. Yang dah 3 tu kita ngaji rukun iman tu 6 perkara ada tak? Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan Rasul. Ketiga, percayakan malaikat. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan qadar dan qada. Siapa tak hafal kan? Siapa tak hafal rukun iman yang 6 yang saya esok pergi daftar nama di Tadika Islam. Kerana itu kita hafal. 6 rukun iman itu percaya betul 100%. Tapi kalau beriman aja tak cukup. Kerana ada orang yang beriman dia tapi boleh suruh mengucap tanah. Siapa dia? Abu Talib, pak sahabat Nabi. Dia dekat nak mati bagi suruh dia mengucap, dia tak mengucap. Jadi ulama-ulama mengatakan dia itu mati dalam tidak beriman. Jadi kena mengucap, kena amal soleh. Namanya amal soleh. Apa arti amal soleh? Contoh ada apa? Apa arti amal soleh? Apa saja dia buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Allah dah janji dalam Quran. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni surga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, forever and ever and ever and ever surga. Sampai sana. Jadi ada 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Senang ke susah nak masuk surga tuan? Senang ke susah nak masuk surga? Senang. Apa yang senangnya? Nyebutnya. Mengamalkan senang. Kalau betul-betul percaya ke malaikat, malaikat itu ada aja. Sekarang ni ada, tidak keluar dari masjid itu ada, esok pagi ada, lusa ada, tengah hari ada, malam ada. Berani ke nak ambil nombor ekor? Kenapa? Malaikat
wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa ada di kalangan kamu, di kalangan daripada kamu ada dua malaikat. Tuhan namanya kiraman, Tuhan namanya katibin. Kiraman itu yang maha mulia, katibin dia mencatat. Sentiasa ada kiraman katibin itu. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa saja yang kamu buat. Jadi kalau kita tahu kan, mereka itu ada aja bersama dengan kita. Berani kita ambil mereka, berani kita mencuri, berani kita rasuah, berani kita ninggal sembahyang, berani kita minum arak. Orang dari tabiat tu berani kena nyemuk kain ketang dada. Tapi ada tak manusia-manusia yang nyemuk kain ketang dada? Ada yang kita ada? Ada, tak ada. Dia tahu mereka ada, tapi tak perasan, tak beriman. Itu yang asal nyemuk kain kita dada, asal nyemuk kain kita dada, asal nyemuk kain kita dada. Dia minum arak, dia minum champagne, dia minum bulldog, dia minum whisky. Itu dia minumnya. Dan dia tak sedar malaikat ada je. Itu baru malaikat. Tambah kalau dia betul-betul percayakan Allah. Allah tu maha melihat. Nampak di Tuhan aja. Sekarang ni Tuhan nampak kita semua ni. Nampak semua. Ya. Berani ke nak melakukan perkara-perkara yang melanggar adab menuntut ilmu. Sedangkan Allah nampak. Berani ke nak bersembah ketika Tuan Guru dengan ajar. Jawab Tuan Guru tak apa, bersembah tak boleh ni. Dia tahu Allah tu nampak aja. Berani ke nak rasuah, berani ke nak berzina, berani ke nak minum arak. Allah tu nampak aja dan Allah mendengar saja. Tak pernah Allah tak dengar, mesti dengar. Allah tu di mana-mana dengar, jauh pun dengar, di suara pun dengar, tak ada suara pun dengarnya. Kalau kita sedar Allah tu dengar je, berani kita nak mencarut, berani kita nak berusaha, berani kita nak mengumpat, berani kita nak menipu. Dan bagaimana ni nak berani kita nak menghina orang lain. Itu Allah dengar je. Cuba dengar. Allah nampak, Allah dengar, Allah tahu, semuanya Allah tahu. Apa yang terkandung dalam hati kita semua tahu. Itu beriman. Jadi beriman tu, saya iman je tak cukup. Kena beramal soleh. Orang soleh itu pentingnya. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Tanya lain daripada Islam Tuhan tak terima. Tuhan reject, Tuhan tolak. Mana tahu Allah kabul Al-Quran. Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang tu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Kalau orang rugi ke mana? Okey. Jadi kena ikut cara Islam. Jadi nak ikut cara Islam itu kena menuntut ilmu ni. Nak semayang kena ada ilmu, nak ada ilmu semayang. Nak puasa kena ada ilmu puasa. Nak menjaga kena ada ilmu perniagaan. Nak nikah kahwin kena ada ilmu kekeluargaan. Nak mendidik anak ada ilmu pendidikan. Semua ada dalam Islam ada ilmu. Itu dia wajib kita menuntut ilmu supaya kita ikut cara Islam. Dan Allah dah datang kepada 5 hukum yang dah saya cerita tadi tu. Itu guna kita ilmu ya. Itu dia. Tapi siapa yang menuntut ilmu dia menuntut syurga. Siapa yang benci kepada ilmu dia menuntut neraka. Siapa nak neraka? Syurga ada 8 dia. Saya bawa habis 4 je. Yang pertama Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Ma'wa, yang ketiga Jannatul Adnin, yang keempat Darul Salam, yang kelima Jannatul Naim, yang keenam Jannatul Khuld kekal. Yang tujuh Jannatul Jalal, yang 8 Jannatul Qarar. Neraka ada berapa? Ada 7. Yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Khutamah, yang keenam Hawiyah, yang ketujuh Lazar. Mana dah? Mana dah? Mana yang tak ada ya? Kita nak kita nak syurga insya-Allah ya. Baik, cukup sekarang itu malam yang dah bunyi titik-titik pun ya. Cukup sekarang itu. Kita akan sambung kita taruh di bulan yang depan. Kalau tak padam lah. Kalau padam tak lah.
Kitab ini tuan-tuan, saya ngajar di satu tempat 20 tahun baru habis. Ni kitab seperti ni. Nama kitab apa? Jawharul Ma'ruf wa Munabihatil Qulub. 20 tahun baru habis, baru lepas habis. Boleh sudah. Satu tempat saya ngajar. Nah, ini kalau 20 tahun lagi, sekarang umur saya dah 84. 20 tahun lagi apa? 104 tahun. Agak boleh habis ya? Boleh habis tak? InsyaAllah disebut. Tapi kalau 1 tahun, hidup pun tak ada terlalu jalan dah. Okey, sekian dulu. Sebelum saya tutup, tuan-tuan dan puan-puan, ada siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak ulas? Tak ada juga. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada nak tanya juga? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada dah 5 kali tak ada dah. Tak ada, tak ada. 5 kali dah tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Saya dia juga dapat. Dia juga dapat. Dia juga dapat.